Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin fid dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan sidang jemaah pada hari Jumaat yang diberkati Allah SWT sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita terus melafazkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana sehingga saat ini Allah SWT telah mengizinkan kita dengan usaha kita daripada awal Ramadan sehingga pada saat ini kita berada dalam golongan orang yang sentiasa mencari keridhaan Allah, khususnya melalui semua perintah Allah, insya-Allah. Jadi bertepatan dengan kita mengambil masa solat Jumaat ini, marilah kita ingat mengingati wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Semoga peringatan bersama buat diri saya dan segala semuanya tuan-tuan sedang jemaah sekalian akan mendatangkan manfaat kita bersama. InsyaAllah tajuk tazkirah zuhur atau Jumaat kita pada hari ini iaitu Ramadan berkat takwa meningkat. Ramadan berkat takwa meningkat. Tuan-tuan sidang jemaah hati Allah SWT sekalian, alhamdulillah, sehingga pada hari ini kita telah pun menyempurnakan lebih kurang 12 hari. Alhamdulillah 12 hari Ramadan puasa kita. Jadi kita sedang memasuki pada separuh kedua. Berbaki dalam separuh lagi Ramadan ini untuk kita doa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita umur yang panjang, meletakkan kita dalam keadaan takwa, dan sehingga kita mampu menyempurnakan ibadat yang wajib puasa ini, dan kita mampu kembali sebagai manusia yang fitrah, kata Allah. Lalu kita layak merayakan dan kembali sebagai Aidul Fitri, iaitu tasuk-tasuk tanda kita kembali dalam bentuk fitrah setelah Allah SWT menjanjikan kepada yang bertakwa puasanya mendapat puasa yang diampunkan segala dosa-dosa yang lepas. Dan kehebatan yang kedua pula, mereka yang telah khususnya Allah berikan pulang dalam melakukan qiyam pada malam hari, kemungkinan inilah mereka yang dapat menghidupkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, kata Allah dalam suratul Qadar. Jadi kenapa kita perlu untuk sentiasa ingat mengingati diri kita ini bersempena dengan bulan Ramadan ini, dan kita juga diminta untuk sentiasa muhasabah. Apakah puasa kita ini yang merupakan puasa orang biasa ataupun puasa takwa? Kerana jawapannya ialah yang pertama, Allah menyatakan tentang kewajipan puasa. Dalam ayat 183 surah Al-Baqarah kita membacanya. Mungkin dah habis dah pun surah Baqarah pada sekarang ini. Kita menemui ayat 183 yang Allah memerintahkan kita ini supaya wajib berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum. Jadi diwajibkan kita berpuasa seperti umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pasti puasa kita ini mendapat puasa yang takwa? Jawapan dalam ayat ini menggambarkan la'allakum tattaqun. Jadi artinya Allah menyatakan bahawa maksud pada ayat 183 ini bahawa mudah-mudahan kamu ini akan tergolong dalam golongan yang takwa, ataupun agar kamu menjadi golongan bertakwa. Jadi
persoalan berikutnya, mampukah puasa ini memberikan kita satu sifat dan kehidupan lebih baik, iaitu bertakwa sebelumnya? Jadi kita semua boleh menilai pada diri kita sendiri. Apakah kita mengenali apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa pada siang hari? Apakah kita juga mengenali perkara-perkara yang Nabi suruh untuk kita sunatkan dalam bulan puasa? Apakah kita juga mengenali selepas siam siang hari ada qiyam di malam hari? Seperti mana Nabi sabdakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi shoma ini pada siang, tentang puasa. Dan puasa ini Allah menyatakan, Nabi menyatakan bahawa hendaklah mempunyai ciri beriman, wahtisaban, yang mengharapkan puasanya diterima Allah. Jadi ada satu yang pengharapan, dan kita kena berusaha supaya kita menjadikan pengharapan ini kepada sesuatu yang Allah janjikan kepada mereka yang berpuasa. Di antara kemuncaknya disebut oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita diampunkan segala dosa-dosa yang lepas, kerana puasa kita ini merupakan kafarah kepada dosa yang lepas. Itu satu. Yang kedua, kata Nabi, man qama. Dalam lafaz yang banyak kita temui dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan lain-lain, apabila Nabi menyatakan man qama, maka ada selepasnya Lailatul Qadar. Sesiapa pula yang mendirikan malam Lailatul Qadar, begitu juga imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sekali lagi Allah memberitahu, Nabi memberitahu bahawa akan diampunkan segala dosa-dosa yang lepas sesiapa yang dapat menghidupkan qiyam Lailatul Qadar. Jadi inilah dia di antara perkara-perkara penting yang jadi prinsip utama. Kita hanya ada dua pilihan di siang dan malam hari. Apakah kita akan menjalani ibadat ini dalam bentuk yang menuju orang bertakwa, ataupun hanya menahan lapar dan dahaga, seperti yang disebut dalam hadis yang lain, man lam yada', apa dia? Qaul az-zur. Siapa yang tidak meninggalkan perkara-perkara yang bersifat dusta pada lidahnya, perbuatan yang tidak menggambarkan dalam satu wal amal bih, kata Nabi, dia berterusan berdusta, menolak kebenaran, menafikan kebenaran. Bukan saja yang Allah sebut, manusia pun menyatakan bahawa dia sebenarnya menafikan kebenaran, dan terus konsisten pagi, petang sampai malam berdusta, berbohong dan sebagainya. Dan apa lagi? Wal jahal, dalam keadaan yang jahil, maksudnya kata ulama dalam keadaan yang maksiat. Jadi Allah kata falaisa lillahi hajatun, Allah tidak berhajat kepada lapar dan dahaganya daripada makan minum, kerana sebenarnya puasanya hanya sekadar menahan makan dan minum sahaja sebagai lapar, tetapi tiada nilai takwa. Di sudut syarak puasanya sah, tetapi dari sudut keimanan dan takwa itu tidak ada sesuatu yang signifikan berlaku. Sebab itu pada hari ini, satu persoalan yang pernah ditanya, saya kongsikan pada ini, kenapa banyak sangat Nabi sebut tentang Allah mengampunkan dosa yang lepas melalui puasa ini sebagai kafarah. Menarik tuan-tuan dan puan-puan, dalam huraian ulama seperti Ibn Hajar Asqalani, kerana kita ini sebenarnya manusia ini banyak dosa kepada Allah SWT. Manusia ini jawapannya banyak dosa kepada Allah SWT, apatah lagi juga kepada manusia lain, yang itu Allah kata berdosa. Kita kadang-kadang hidup berdasarkan hawa nafsu. Kita kadang-kadang hidup dalam keadaan ekosistem yang korup. Kita kadang-kadang diminta untuk berbohong atas sesuatu urusan. Kerana pembohongan kepada kebenaran itu sebenarnya di antara akbarul kabair, di antara dosa-dosa besar, kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 dalam satu lafaz. Walaupun dosa besar ni banyak, tuan-tuan, ya. Di antara al-isyraku billah, dosa besar ini melakukan syirik kepada Allah SWT. Yang kedua, kata Nabi, uququl walidain, kita menderhaka kepada ibu bapa. Yang ketiga, Nabi kata qauluz zur au syahadatuz zur, Nabi menyatakan perkataan yang dusta ataupun persaksian yang dusta. Lalu ramai orang bertanya juga, kenapa perkataan dusta ini selepas daripada syirik dan melakukan penderhakaan dianggap dosa besar?
Maka pasti jawapannya kerana ada dalam Al-Quran. Kita boleh buka ayat 30 suratul Hajj. Cerita bagaimana orang dalam keadaan ihram ni dia mesti sebenarnya menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan ihram. Dan di antaranya wajtanibu qaulaz zur, kata Allah. Jauhkan daripada perkataan-perkataan dusta. Sebab itu bagi meningkatkan takwa kita, tuan-tuan dan puan Allah, mari kita berjaga-jaga lidah dan tangan kita. Saya ulang sekali lagi, dalam kita memastikan supaya kita mendapat puasa takwa baik siang dan malam hari, apatah lagi siang, kita kontrol dan kawal bagaimana penggunaan lidah dan tangan kita. Kerana apa? Ini pesan Nabi Muhammad SAW dan juga yang ditulis oleh dalam syarah Muslim satu topik, dalam topik berkaitan puasa ini tentang hifzul lisan fi siyam. Lebih kurang begitu topiknya, iaitu menjaga lisan daripada dalam puasa ini. Kerana apa? Kerana dengan lidah ini kita boleh menuturkan kata-kata yang buruk, termasuk kata-kata pembohongan. Sebab itu tuan-tuan dan Allah, pembohongan ini satu dosa dalam semua peringkat, baik bermula keluarga, baik dalam peringkat masyarakat negara, baik dalam sektor itu sektor ini. Apa juga bernama scam, apa juga bernama fraudulent, apa juga bernama apa juga yang bersifat itu, hukumnya dosa. Ini mungkin sukar untuk orang mengakui, tetapi dalam Islam menolak kebenaran, menyatakan kebenaran adalah itu langkah-langkah yang membawa kepada dosa besar. Saya rasa tak salah kalau saya nak sebut dalam peribahasa Melayu, siakap senohong galama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Sebenarnya peribahasa ini pada saya cukup unik dan saya bawa dalam saya menghuraikan hadis berkaitan qaul zur dalam skrip saya. Kerana nak menunjukkan halusnya orang Melayu ini menepati syarak, terutama dalam mengungkapkan satu bentuk yang indah. Dan kita kena mengambil ini tuan-tuan dalam bulan puasa ini sebagai perkara serius. Kerana di sinilah kita ingin membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang akhirnya menjerumuskan kita kepada jenayah yang lebih besar lagi. Dan paling bimbangnya tuan-tuan dan Allah, apabila kita sentiasa beriltizam dengan bohong, dia menjadi jenayah dan hilang perasaan malu. Al-haya' minal iman, itu hilang. Dan inilah kebimbangan dan satu fitnah besar sepanjang zaman. Apabila manusia tidak malu melakukan jenayah, kerana sebenarnya banyak pembohongan dilakukan. Ini sebenarnya ketetapan yang Nabi sebut. Bagi memastikan kita ni merupakan langkah pertama untuk kita menjadi manusia yang bertakwa, dan Nabi menyebut kepentingan kita menggunakan lidah. Dan jari jemari kita ni janganlah begitu seperti lidah, wakil kepada lidah. Sebab itu tuan mati Allah, inilah dia pesanan Nabi Muhammad SAW yang pertama. Sepatutnya di bulan yang berkat ini takwa kita meningkat dengan cara kita menjaga anggota panca indera kita, terutamanya juga mata, termasuk telinga dan juga lidah serta tangan dan kaki. Dan menurut Imam Al-Ghazali, ini puasa orang yang khusus berbanding puasa orang yang awam. Imam Al-Ghazali meletakkan satu piawan atau standard bagaimanakah bezanya puasa orang biasa dengan orang yang bertakwa, khususnya pada puasa orang khusus. Dia bukan saja makan minum dia menahan, tetapi dia juga menjaga panca indera dan juga syahwatnya supaya kesemuanya mengikut dalam perintah Allah, khususnya pada siang hari. Dan dia akan juga menggunakan peruntukan malam hari. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Ayat bertepatan ayat 187. Yang pada siang hari suami dan isteri hubungan menjadi terlarang, maka pada malam hari menjadi halal. Sebab itu pendetailan ini Allah sebut dalam ayat 187 surah Al-Baqarah. Baik, kita pergi kepada perkara yang kedua. Bagaimanakah sebenarnya ingin kita tingkatkan ketakwaan kita dalam kita menikmati, menjalani nikmat Ramadan yang berkat ini? Maka di sinilah sebenarnya dalam huraian ulama, kepentingan kita pula untuk menjaga hati. Kerana apa?
Kerana takwa itu sebenarnya definisi yang paling pertama takwa ini, dia mesti ada keyakinan, keimanan dalam hati, akhirnya membentuk kita punya tasdiq bil lisan, membentuk lidah-lidah yang menggambarkan apa yang ada dalam hati, dan seterusnya memandu panca indera kita melaksanakan. Itulah dia kepercayaan kita. Sebab itu takwa ini, kita akan mendengar sebentar lagi khatib akan menyebut, bertakwalah kepada perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Dan bagaimanakah hati kita ni tuan-tuan? Beriman bahawa itu dosa, ini boleh mengurangkan pahala, dan kita menjadikan syarak dan ilmu itu sebagai satu pakaian kita, keyakinan kita. Dan akhirnya puasa menjadi junnatun, menjadi perisai untuk kita melakukan perkara-perkara yang mungkar dan membatalkan dan mungkin akan mengurangkan nilai puasa. Sebab itu dalam poin yang kedua ini, kata Imam Al-Ghazali pula, sekiranya seseorang berpuasa, bukan sahaja dia makan minum siang hari, dan juga dia membawa panca inderanya kepada ketaatan kepada Allah dan tidak membatalkan puasa dan menambah lagi kebaikan, di mana hatinya juga tidak luput dalam memandu dan mengerti Allah itu sebagai muraqib, sebagai yang memerhatikan tentang ibadat puasa pada siang dan malamnya. Kerana hanya Allah saja, kata Nabi, yang akan memberikan balasan kepada orang berpuasa. Wa ana ajzabih, lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Allah lah yang akan memberi balasan yang direct kepada orang berpuasa tentang kualitinya. Sebab itu imam-imam, kebanyakan imam-imam, bila kita menatapi ilmu-ilmu mereka dalam kitab-kitab mereka, tuan-tuan dan mati Allah, maka Al-Ghazali menyebutkan setelah puasa orang awam, ada puasa khusus. Ada satu lagi puasa lebih khusus, bukan saja makan minum panca indera, hatinya sentiasa berada di dalam sibghatullah. Saya gunakan istilah ini, berada dalam kawalan Allah, berada dengan syariat Allah, berada dengan perintah Allah. Daripada perkara-perkara yang minor sehingga perkara yang major. Daripada kita membawa kehidupan kita ini semuanya mengikut syariat Allah berdasarkan keimanan kita, sampai perkara yang melibatkan perkara yang menyeronokkan, kata ulama, kita menggunakan malam bersama isteri, kita menggunakan malam kita untuk melakukan perkara yang terlarang daripada siang seperti makan minum dan sebagainya, maka ini akan menjadikan bertambah baik apabila yang keempat ini, tuan-tuan, yang ketiga, minta maaf, yang ketiga ini, kita menggunakan masa sepenuhnya ini untuk kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memastikan puasa kita setiap hari merupakan puasa takwa, terutamanya pada hari-hari terakhir Ramadan. Tidak kita nafikan semua hari penting, tetapi satu fakta yang perlu kita lihat, Allah telah menurunkan satu surah bernama Suratul Qadar. Jika tuan-tuan merujuk dalam juzuk ke-30, minta maaf, surah ke-97, ada satu surah bernama Suratul Qadar. Sebagai renungan kita bersama yang kita biasa dengar imam membaca, dan kita pun patut juga membaca, surah ini cukup hebat, 5 ayat, tetapi inilah pengiktirafan Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya menggunakan satu malam bersamaan dengan 1000 bulan, kata Allah, bernama malam Lailatul Qadar. Jadi poin saya yang ketiga ini, dalam kita meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT, kita bukanlah dinamakan sebagai semata-mata hamba Ramadan, tetapi menjadi hamba Allah yang cuba berusaha mendapatkan kehebatan yang Allah janjikan pada satu malam bernama Lailatul Qadar. Sebab itu, tuan-tuan, dalam poin saya yang ketiga ini, mari kita renung sejenak, apakah maksudnya dan tujuan besar Allah turunkan Lailatul Qadar ini. Dalam ringkasnya pada malam ini, pada hari ini, kita dapat lihat bahawa itulah dia sebenarnya ada 3 perkara besar Lailatul Qadar ini yang mesti kita usahakan dalam bentuk kita beribadat, bermula pada maghrib sampailah kepada fajar. Dan sebaiknya bermula Ramadan sampai akhir Ramadan. Maka malam kita itu, tuan-tuan, malam yang mendirikan malam. Tetapi dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut, dan bagaimana ulama hadis mengumpulkan banyak riwayat,
seperti riwayat Aisyah radhiyallahu anha tentang kehebatan malam terakhir bernama 10 daripada Ramadan ini. Kerana itu pada kuliah pada tengah hari ini ingin saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita beriman kepada hadis ini sebagai petunjuk yang akan menguatkan kita apakah mesej Allah SWT terhadap suratul Qadar dalam Al-Quran pada surah yang ke-97 juzuk yang ke-30 ini. Yang pertama, Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah sebenarnya telah menurunkan kepada kita ini Al-Quran dalam malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Al-Qadar ini maksudnya kemuliaan. Dalam bahasa Melayu, semua penterjemahan kita akan temui tentang masuk qadar ini kemuliaan. Jadi itu yang pertama Al-Quran. Sebab itu Al-Quran adalah merupakan bacaan dan juga rujukan dan juga mukjizat yang Allah berikan kepada umat Islam, dan Nabi berpesan kepada kita, taraktu fikum amrain lan tadillu. Aku tinggalkan dua perkara dan kamu tidak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selagi engkau berpegang padanya, kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, mari kita beriman bahawa ada hadis menyatakan setiap malam Jibril AS turun ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup untuk bertadarus Al-Quran. Ini ada hadis dalam Sahih Bukhari. Sebab itu Al-Quran ini tuan-tuan merupakan mukjizat kalamullah al-muta'abbad bitilawatih, membacanya satu ibadat dan mengamalkan satu tuntutan. Dan kita insya-Allah akan berada sebagai golongan lebih bertakwa jika kita beriman mengamalkan ajaran Allah bersumberkan Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama ini. Yang kedua, Allah menyebut tentang kehebatan malam ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita wajib beriman dan marilah kita beriman tuan-tuan. Satu malam ganjarannya seumpama 1000 bulan. Dengan ibadat semalam itu maka ganjarannya 1000 bulan. Ada orang bertanya, kenapa tidak ada satu ketetapan malam bila? Lalu banyak ulama menjawab dalam tafsirnya, itulah satu ujian untuk Allah mencari siapakah hambanya yang paling konsisten, yang paling terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jika ditetapkan malam tertentu tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan mati Allah, maka kemungkinan manusia mengambil kesempatan pada malam itu saja. Sebab itu Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa lafaz yang Nabi pun sebenarnya tidak menyatakan yang tepat apakah malam 27, malam 21, tetapi riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha disebut pada 10 malam terakhir. Ada kata 5 malam terakhir pada ganjil, ada kata 7 dan sebagainya. Ini ada lafaz. Sebab itu inilah dia satu jaminan Allah pada hamba Allah, dan adalah sabab nuzul pada ayat ini tuan-tuan. Ada lebih kurang 3 riwayat sabab nuzul kenapa Allah turunkan ayat ketiga dalam suratul Qadar. Salah satu yang saya ingin kongsi pada hari ini, telah masyhur satu kisah seorang lelaki Bani Israel tuan-tuan. Bani Israel ni bukan semuanya minadh-dhalin, bukan semuanya yang sesat. Ada sahabat Nabi daripada orang Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Ada dalam Al-Quran kisah. Sebab itu nak diceritakan kehebatan orang Bani Israel ni, terutamanya yang menjadi umat, khusus pada umat Nabi Musa AS khususnya. Ada di kalangan mereka hamba Allah yang beribadat. Dikatakan dalam riwayat ini 1000 bulan terus menerus setiap malam. Tidak pernah, sebab umat-umat dahulu mungkin dia punya umurnya panjang 80 tahun 90 tahun, tetapi ibadat malam ni tak pernah tinggal. Terutamanya yang wajib. Selepas wajib dia betul-betul menggunakan malam yang hebat. Seperti juga Allah sebut dalam suratul Muzammil itu, separuh malam dan sebagainya, terus beribadat. Satu riwayat menyatakan ada seorang Bani Israel ini, lelaki ini dia berjuang sepanjang hidupnya membantu Nabi Musa AS. Jadi apabila datang Nabi Muhammad SAW, maka ini menjadi cerita masyhur. Lalu apabila turun ayat ini, tuan-tuan dan mati Allah, inilah keimanan kita. Peluang yang sama tetap ada Allah berikan pada orang yang ingin meningkatkan takwa dalam nikmat umur yang Allah beri, memberikan nikmat sehingga bertemu Ramadan al-Mubarak ini. Kita, apa yang pesan Nabi,
taharraw lailatul qadri fil ashr al-awakhir. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Nabi menyebut taharraw, bermaksud carilah. Saya bagi pula terjemahan berburulah. Dalam slot Tazkirah Ramadan saya petang kemarin beserta ulama Malaysia, saya menyatakan huraian saya bila saya membaca beberapa huraian ulama, maka bukan cari semata-mata cari macam cari kunci yang hilang, tetapi ulama dan sahabat semacam begitu serius. Dan bila kita tengok budaya pula di kalangan orang Arab di Madinah, di banyak negara-negara yang memang ulama ramai yang lagi seperti di Mesir, mereka akan menjadikan 10 takhir ini, dalam sedikit pengalaman saya dan mungkin tuan-tuan juga, malam itu meriah, terutama di masjid. Saya huraikan sedikit, tuan-tuan, kenapa malam itu menjadi meriah, terutama 10 takhir, kerana mereka beriman dengan 3 pesanan Nabi pada 10 takhir. Dalam hadis yang sahih, Nabi berpesan, Nabi dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha ada 3 perkara bila 10 takhir Nabi akan berserius. Nabi disebut oleh Aisyah lafaznya mengikat kain. Ini banyak tuan-tuan ya. Huraiannya mengikat kain itu persiapan fizikal. Nabi mungkin mengurangkan malamnya bersama isteri-isteri, tetapi nak ceritanya mengikat kain itu artinya Nabi begitu menjadikan malam itu serius untuk beribadat. Walaupun Nabi tidur juga, tapi Nabi akan terus qiyam. Yang kedua, Nabi akan dilihat oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ada hadis sahih ini, Nabi akan mengihyakan malam dengan beriktikaf di masjid. Subhanallah. Sebab itu masjid-masjid di negara Arab, tuan-tuan mati Allah, 10 takhir ini bermula asar lagi sudah penuh. Orang meletakkan sejadah bersama keluarga. Jadi sebab itu menjadi tempat ahli keluarga kadang-kadang. Itu pengalaman saya. Nak ceritanya meriah, tuan-tuan, pada malam itu. Mereka berbuka, mungkin ada di masjid, ada di rumah, tetapi maghrib penuh. Dan mereka menunggu segi isyak 10 takhir. Kerana apa? Yang ketiga, Nabi sebut, Aisyah menyatakan bagaimana Nabi sentiasa membangunkan ahli keluarganya pada 10 malam takhir. Sebab itu tuan mati Allah, marilah kita mengikut sunnah Nabi ini. Mengingatkan kita pada isteri kita, kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, mungkin juga pada jiran kita. Maka kita sebenarnya mempunyai pilihan terbaik untuk iktikaf di masjid pada 10 takhir ini. Tidak salah pada pandangan saya ada buka dan juga ada sahur. Bagi kita betul-betul pada pandangan saya memburu Lailatul Qadar ini, kerana Allah telah sebut di antara ketiga pula kehebatan Lailatul Qadar ini, apa dia? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Subhanallah. Turun malaikat. Para malaikat dan juga ruh ini kembali kepada Jibril alaihissalam di zaman Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Untuk mengatur urusan min kulli amr. Mengatur urusan. Huraian tafsir secara ringkasnya, inilah dia kelebihan Lailatul Qadar. Kepada mereka yang bermohon doa supaya ada qadar yang mulia selepas Lailatul Qadar ini, maka malaikat turun untuk terus mengangkat doa kita kepada Allah SWT. Ini huraian tafsir. Berimanlah kita tuan-tuan mati Allah. Ini berlaku sekali sahaja pada setiap Ramadan. Sebab itu ujiannya tidak dipastikan bila, cuma Nabi Muhammad SAW sebagai sunnahnya menunjukkan 10 takhir itulah yang patut kita gunakan. Dan ini insya-Allah akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, kerana kita memerlukan pertolongan Allah. Kita memerlukan hidayah Allah. Kita memerlukan rahmat Allah. Kerana manusia terus kebanyakannya berada dalam keadaan fi zulumat. Manusia boleh dibeli kerana kuasa, tanpa takut. Manusia berbangga boleh membeli pangkat dan sebagainya, walaupun jalannya itu jalan yang jauh daripada etika. Jadi di mana lagi kita nak menghapuskan dosa-dosa ini? Terlalu banyak kadang-kala kita tidak malu pula tuan-tuan, mengambil, mencuri harta awam dan sebagainya. Jadi terlalu banyak fitnah. Yang perlu sebenarnya kita doa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayat kepada mereka ini supaya bertaubat dan kita sama-sama berada pada rahmat Allah. Dan inilah keberkatan Ramadan, dan insya-Allah akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tiada pilihan lain
selain daripada kita berada pada pertengahan ini untuk kita mengatur urusan hidup kita. Apakah kita membiarkan saja berlalu ataupun kita menjadikan ini peluang yang sebaik mungkin dan mungkin terakhir dalam hayat kita. Maka bawalah bersama keluarga kita dan insya-Allah masyarakat kita supaya kembali ke masjid bagi mengimarahkan masjid ini, supaya masjid satu-satunya rumah Allah yang menjadi tempat kita sama rata kecuali mereka yang bertakwa. Tidak ada sebenarnya perbezaan besar apabila puasa ini membezakan orang kaya dan orang miskin tetap berpuasa pada siang hari. Begitu juga dengan solat. Hanya solat yang khusyuk sahaja yang Allah terima berbanding dengan solat-solat lain. Justru kita tiada pilihan lain untuk kita berusaha mendapatkan puasa takwa sebagai satu cara untuk kita menjadi manusia terbaik. Dan kita memohon pada Allah supaya kadar-kadar baik kita bertambah baik selepas Ramadan ini, kerana kita memerlukan rahmat dan pertolongan Allah. Kerana kita sendiri pun tak mampu kadang-kala menahan azab dan bala Allah seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini. InsyaAllah golongan bertakwa sentiasa menjadi golongan terbaik. Dan sebab itulah tuan-tuan, saya nak tutup bagaimana Allah SWT memberikan jaminan kepada ayat orang yang menghidupkan puasa dan kemudian menggunakan malam yang terbaik dan akhirnya mendapat menikmati malam Lailatul Qadar ini. Allah menyatakan salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah bagi mereka yang hidupkan malam itu sehingga terbit fajar. Sekadar ini dulu daripada tazkirah zuhur ini. Mohon maaf di atas kekurangan saya dan semoga ada kebaikan untuk kita amalkan insya-Allah. Wallahu alam. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.